para pelajar perlu ingat, okey, sebelum kita nak belajar ni, okey, ini adalah isi yang asas perlu para pelajar kuasai. Okey, bilangan ahli milikan tunggal berapa orang? Para pelajar, ingat lagi tak? Okey, milikan tunggal seorang. Boleh para pelajar? Seorang. Okey, perkongsian. Okey, dalam kelas sebelum ni cikgu ada cakap, cikgu tanya, berapakah bilangan bilangan ahli untuk perkongsian? 2 hingga 20 orang. 2 hingga 20 orang itu adalah perkongsian biasa. Boleh? 2 hingga 50 orang adalah untuk perkongsian berhad. Yang ketiga, liability terhad. Perkongsian liability terhad minimum 2 orang dan tiada had maksimum. Boleh para pelajar? Okey, perkongsian ada 3 jenis perkongsian. Nanti kita akan belajar selepas ini. Okey, syarikat berhad. Sendirian berhad 2 hingga 50 orang. Boleh? 2 hingga 50 orang. Okey, awam berhad 2 hingga tiada had maksimum. Boleh para pelajar? Awam berhad 2 hingga tiada had maksimum. Koperasi minimum 50 orang. Ada 50 orang minimum baru boleh kita buka koperasi. Boleh para pelajar? Okey, kalau para pelajar semua ingat fakta ini, terbaik. Okey, kita teruskan. Milikan tunggal. Cikgu akan terangkan secara perinci milikan tunggal. Okey, aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu saja. Betul cikgu cakap tadi kan? Seorang sahaja. Okey. Sumber pembiayaan diperoleh daripada wang simpanan pemilik, pinjaman daripada saudara mara, agensi kerajaan dan institusi kewangan. Ni semua cikgu dah highlight dah. Sumber sendiri. Boleh? Sumber pembiayaan modal tu daripada sendiri. Okey, keuntungan yang diperoleh akan dikenakan cukai pendapatan perseorangan. Okey, milikan tunggal merupakan jenis pemilikan perniagaan yang paling popular di Malaysia. Boleh para pelajar? Milikan tunggal ni, kalau para pelajar nak lihat yang selain daripada restoran nama tadi, nama restoran Ali dan sebagainya, belakang daripada nama syarikat ada enterprise. Enterprise pun maksudnya milikan tunggal juga. Belakang nama syarikat ada belakang enterprise. Contoh cikgu buat Azman Enterprise. Belakang tu ada tulis enterprise. Itu pun adalah milikan tunggal. Okey. Seterusnya, pendaftaran perniagaan milikan tunggal para pelajar perlu didaftarkan di Pejabat Pendaftaran Perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM para pelajar. Dekat mana kita daftar perniagaan? Di SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, dalam tempoh 30 hari bermula dari tarikh memulakan perniagaan. Pendaftaran perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan di premis tetap perlu melalui proses yang berikut. Okey, mendaftar dengan pendaftar perniagaan. Perniagaan boleh didaftarkan dengan menggunakan nama sendiri atau nama perniagaan. Okey, nak daftar nama sendiri pun atau nama perniagaan. Sijil perakuan pendaftaran perniagaan akan dikeluarkan dalam tempoh sejam selepas bayaran dibuat. Kena buat bayaran. Kita nak buat pendaftaran mesti kena buat bayaran. Ya, lepas ni cikgu bagi tahu berapa kadar bayaran dia. Yang kedua, mendapat lesen perniagaan daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Boleh para pelajar? Okey. Kat tepi tu cikgu dah tunjuk dah. Kita kena daftar kat apa? Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ini adalah contoh sijil SSM yang keluarkan. Kata para pelajar yang dah daftar perniagaan akan dapat ni sijil ni. Okey. Seterusnya, okey para pelajar, pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Cara pendaftaran perniagaan milikan tunggal, kita lihat. Okey, ada 5 step, 5 langkah. Ini penting. Okey, kadang-kadang keluar dalam soalan kertas 2, kadang-kadang keluar dalam soalan kertas 1. Okey. Pertama, mengisi borang carian nama. Kita isi nama. Kita pilih nama apa nak buat. Nama yang pertama Azmunira Enterprise. Yang kedua Az Enterprise. Yang ketiga Azmuni Enterprise. Pilih mana satu, kita tulis ikut susunan. Okey, kita pilih nama kita tu, kita buat susunan, mengisi borang carian nama. Okey, bila dalam sistem cek nama yang sesuai adalah Azmuni Enterprise saja yang boleh guna. Okey, jadi yang tu saja nama yang boleh kita guna.
Dalam satu Malaysia, Azmuni Enterprise saja yang tak ada orang tak ada peniaga lain yang guna nama syarikat tersebut. Boleh kita isi borang carian nama. Okey, yang kedua, mengisi borang A. Okey, borang A. Ni masa semua ni para pelajar akan belajar lebih detail masa dekat dalam folio para pelajar nanti, ketugasan kerja khusus. Okey, hantar ke pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Okey, membuat pembayaran, ni yang cikgu cakap, membuat pembayaran RM30 jika nama sendiri. Nama sendiri RM30, RM60 jika nama trend. Maksudnya tadi cikgu pakai nama cikgu sendiri, Azman. Okey, kalau kata tukar nama global ke apa-apa, global enterprise ke, atau nama-nama lain yang trend, itu kena para pelajar kena daftar, kena bayar wang pendaftaran sebanyak RM60. Boleh para pelajar? Nama sendiri berapa? Nama sendiri berapa? RM30 sahaja. Okey. Yang kelima, mendaftarkan borang D, iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Boleh para pelajar dapat borang D, iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan yang tadi cikgu tunjuk tadi tu. Itu adalah borang D, iaitu sijil perakuan. Okey, para pelajar, kadang-kadang keluar dalam soalan kertas 2, dia keluar macam ni. Apakah X? Ataupun huraikan X. Boleh para pelajar? Kadang-kadang keluar dekat kertas 1, dalam langkah-langkah berikut apakah X? Ini yang tu sebabnya cikgu buat X di situ, sebab kebarangkalian soalan boleh keluar macam ni. Boleh para pelajar? Okey, kita seterusnya. Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal. Okey, kelebihan dan kekurangan milikan tunggal para pelajar boleh lihat seperti dalam ni. Okey, mudah ditubuhkan, diruskan secara bersorangan kekurangan dia. Okey. Ni ada banyak para pelajar kelebihan dan kekurangan. Ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 kelebihan, 7 kekurangan. Kalau para pelajar tak mampu ingat 7, ingat 3 untuk para pelajar ingat 3 untuk asas kelebihan dan kekurangan para pelajar perlu hafal dan ingat. Para pelajar. Yang kedua, bebas menguruskan perniagaan. Kekurangan dia, perniagaan tidak berterusan. Kelebihan, beban cukai rendah. Okey, kekurangan dia, sukar berkongsi kepakaran. Boleh para pelajar? Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal. Seterusnya, perkongsian. Perkongsian ditakrifkan sebagai kerjasama para pelajar. Kerjasama antara dua atau lebih bagi menjalankan perniagaan. Cikgu ulang balik. Perkongsian ditakrifkan sebagai kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Dua atau lebih individu. Okey, mereka bersetuju untuk bergabung tenaga bagi menjalankan perniagaan berasaskan syarat yang dipersetujui bersama. Okey, semua dah bersetuju. Rakan-rakan kongsi tu dah bersetuju nak jalankan perniagaan bersama. Okey, melalui perkongsian modal, kepakaran, pengalaman dan pengetahuan, setiap rakan kongsi dapat digabungkan untuk mengembangkan perniagaan. Okey, perniagaan, perkongsian boleh ditubuhkan secara lisan. Lisan ni maksudnya cakap. Okey, lisan melalui percakapan atau bertulis. Perkongsian yang wujud tanpa perjanjian bertulis adalah tertakluk pada peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961. Okey, semua ni cikgu dah highlightkan isi-isi penting untuk para pelajar ingat. Okey, kandungan perjanjian. Kandungan perjanjian yang terdapat dalam pemilikan perniagaan secara perkongsian termasuklah nama firma, nama semua rakan kongsi, peruntukan berkaitan dengan hak dan tanggungjawab rakan kongsi, jenis dan tempat perniagaan, niaga kat mana, nisbah pembahagian keuntungan, berapa nisbah atau kerugian, cara menjalankan perniagaan dan menamatkan perkongsian. Okey, ini adalah kandungan perjanjian yang perlu dimeterai, dipersetujui. Boleh para pelajar? Okey, seterusnya ciri-ciri perkongsian. Ciri-ciri perkongsian adalah seperti yang berikut. Bilangan rakan kongsi umumnya adalah dalam lingkungan 2 hingga 20. Okey, saya ulang balik. Bilangan rakan kongsi umumnya adalah dalam lingkungan 2 hingga 20 orang. Boleh? Ini ciri-ciri normal perkongsian.
Okey. Bagi perkongsian yang melibatkan sesuatu profession seperti peguam dan accountant, jumlah rakan kongsi adalah tidak melebihi 50 orang. Boleh para pelajar? Okey. Perniagaan yang dijalankan secara perkongsian juga tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Okey, ni semua yang cikgu dah highlight isi penting dia. Okey, jenis dan liability rakan kongsi. Okey, jenis-jenis rakan kongsi ni sangat popular lah soalan ni. Okey, jadi para pelajar bersama-sama dengan cikgu kita hayati satu persatu jenis rakan-rakan kongsi. Okey, jenis dan liability rakan kongsi. Okey, kita pergi yang pertama dulu, rakan kongsi berhad. Okey, rakan kongsi berhad. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu para pelajar liability. Apa itu para pelajar maksud liability? Okey, mungkin para pelajar tidak tahu. Liability itu adalah maksudnya adalah tanggungan hutang. Boleh para pelajar? Liability apa? Tanggungan hutang. Okey, catatkan para pelajar. Maksud liability ialah tanggungan hutang. Okey, cikgu teruskan. Liability rakan kongsi ini terhad kepada jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Boleh para pelajar? Jumlah modal yang dilaburkan sahaja. Dan tiada kuasa pengurusan serta dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Okey, liability terhad, tanggungan hutang terhad, rakan kongsi berhad ni je yang ada tanggungan terhad liability dia. Okey, jumlah modal yang dilaburkan sahaja dan tiada kuasa pengurusan serta dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Boleh para pelajar? Okey, ni rakan kongsi berhad, dia boleh periksa rekod dan akaun perniagaan. Okey, rakan kongsi lelap, liability tidak terhad, tanggungan hutang dia tidak terhad dan tidak aktif dalam pengurusan, tak aktif, dia lelap. Lelap tu faham lah. Dia lelap, dia sumbangkan modal saja. Dia bagi duit. Nah, sumbangan modal aku, korang uruskan lah. Saya tak nak tahu untung ke rugi, saya nak tahu untung je lah. Pengurusan semua saya tak mahu tahu. Yang penting saya nak pastikan perjalanan perniagaan kita untung lah. Okey, maksudnya macam tu lah. Rakan kongsi lelap, menyumbangkan modal sahaja. Okey, dia tidak terlibat secara aktif dalam pengurusan. Okey, rakan kongsi biasa menanggung liability tidak terhad juga. Menanggung liability tidak terhad, tanggungan hutang dia tidak terhad dan berhak menguruskan perniagaan. Okey, rakan kongsi aktif, liability tidak terhad dan aktif dalam pengurusan serta dibayar gaji secara bulanan. Ni rakan kongsi aktif. Dia rajin buat kerja, dia pergi kerja, semua dia. Menanggung liability tidak terhad, tanggungan hutang dia tidak terhad dan aktif. Dia aktif dalam pengurusan serta dibayar gaji secara bulanan. Boleh para pelajar? Okey. Seterusnya, rakan kongsi nominal. Nama digunakan sebagai rakan kongsi tanpa mengeluarkan modal dan perlu menanggung liability yang tidak terhad. Tanggungan hutang dia tidak terhad. Okey, itu akronim cikgu. Ingat, jenis rakan kongsi ada 5. Okey, B dan B. B dan B. Boleh? Okey, B dan B ni ikut urutan yang cikgu buat macam ni. Biasa, lelap, aktif, nominal, berhad. Boleh para pelajar? Okey, biasa, lelap, lepas lelap apa? Aktif. Kalau lepas aktif tu normal. Okey, berhad. Boleh para pelajar? Ni cara cikgu ajar pelajar-pelajar untuk mengingat fakta. Boleh para pelajar? Biasa, lelap, aktif, nominal, berhad. B dan B. Boleh? Ada berapa? Ada 5. Boleh para pelajar? Okey, seterusnya. Bilangan rakan kongsi perkongsian. Okey, perkongsian biasa 2 orang hingga 20 orang. Bilangan rakan kongsi 2 orang hingga 50 orang. Okey, perkongsian liability terhad 2 orang dan tiada had bilangan maksimum rakan kongsi. Boleh para pelajar? Bilangan rakan kongsi ada 3. Okey, perkongsian biasa 2 orang hingga 20 orang. Perkongsian berhad 2 orang hingga 50 orang. Okey, perkongsian liability terhad minimum 2 orang dan tiada had bilangan maksimum rakan kongsi. Okey.
Seterusnya. Okey, jenis perkongsian biasa. Okey, para pelajar lihat, semua rakan kongsi terdiri daripada rakan kongsi biasa. Semuanya daripada rakan kongsi biasa. Rakan kongsi biasa menanggung liability tidak terhad. Mereka mempunyai kuasa, tanggungjawab serta hak yang sama untuk menguruskan perniagaan. Okey, seterusnya perkongsian berhad. Terdapat beberapa orang rakan kongsi yang mempunyai liability yang terhad. Mereka tidak mempunyai kuasa dalam pengurusan perniagaan, tak ada kuasa dalam pengurusan perniagaan. Sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi biasa. Sekurang-kurangnya dia ada seorang rakan kongsi biasa yang menanggung semua liability perniagaan dan bertanggungjawab terhadap pengurusan perniagaan. Okey, perkongsi dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Boleh para pelajar? Okey. Dah, yang kedua. Okey, yang ketiga, perkongsian liability terhad. PLT. Tu short form dia lah. Perkongsian liability terhad. Okey, merupakan satu bentuk perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. PLT telah diperkenalkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM pada tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Boleh para pelajar? Ada berapa jenis perkongsian? Ada 3. Perkongsian biasa, berhad dengan liability terhad. Okey, ciri-ciri PLT. Perkongsian liability terhad ni, apa ciri-ciri dia? Yang pertama, entiti berasingan. Okey. Pemilik dan perniagaan dalam PLT merupakan dua pihak yang berbeza. Okey, perniagaan dalam PLT mempunyai hak menyaman, didakwa, memperoleh dan melupuskan harta. Ni ada hak-hak lah kuasa dia orang. Okey, dalam entiti berasingan. Okey, liability terhad. Semua rakan kongsi mempunyai tanggungan terhad setakat modal yang dilaburkan sahaja dan tidak melibatkan harta peribadi pemilik. Takat tanggungan hutang tu setakat modal yang dilaburkan sahaja. Harta milik peribadi pemilik tak termasuk. Boleh? Okey. Hayat berterusan. Setiap perubahan yang berlaku dalam perkongsian PLT tidak akan menjejaskan kewujudan hak atau liability PLT. Contohnya, jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, kurang sioman atau muflis, perniagaan masih boleh meneruskan operasinya seperti biasa. Kalau rakan kongsi dia meninggal dunia, kurang sioman atau muflis, perniagaan tetap boleh diteruskan seperti biasa. Boleh para pelajar? Ciri-ciri PLT ada berapa? Ada 3. Boleh? Okey, tanggungjawab rakan kongsi. Setiap rakan kongsi dalam perniagaan bertanggungjawab untuk menjalankan peranan masing-masing seperti berikut. Menjaga kepentingan rakan kongsi lain, melindungi rahsia perniagaan termasuk rahsia kewangan, maklumat perniagaan dan akaun perniagaan, mencari peluang dan sumber tambahan bagi memajukan perniagaan yang dijalankan, memberikan idea dan pendapat bagi menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Okey, syarikat berhad. Syarikat berhad merupakan entiti yang didaftarkan secara sah. Okey, dengan SSM dan tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Okey, ni syarikat berhad. Okey, yang tadi semua tadi tu perkongsian, sekarang ni kita dah masuk syarikat berhad. Syarikat berhad merupakan apa para pelajar? Entiti yang didaftarkan secara sah dengan SSM. SSM tadi apa para pelajar? Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Syarikat berhad ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan menjalankan aktiviti perniagaan. Okey, jenis-jenis syarikat berhad para pelajar terbahagi kepada 2. Okey, cikgu tunjuk. Okey, para pelajar lihat bersama. Syarikat berhad tertakluk pada Akta Syarikat 1965, bilangan ahli yang dibenarkan adalah antara 2 orang hingga 50 orang. Betul tak? Seperti yang cikgu pada awal tadi cikgu terangkan dah. Okey, 2 orang hingga 50 orang bagi syarikat berhad. Okey, saham tidak boleh diurus niagakan di Bursa Malaysia. Tak boleh diniagakan di Bursa Malaysia. Pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah. Kalau nak pindah milik saham, kena kebenaran ahli lembaga pengarah. Lebih mudah mendapat modal yang besar untuk membiayai operasi syarikat. Okey, modal tambahan dapat diperoleh dengan menerbitkan share. Boleh para pelajar faham syarikat berhad? Okey, kita terus kepada syarikat awam berhad.
Okey, bilangan ahli yang dibenarkan adalah antara 2 orang hingga tiada had maksimum. Boleh para pelajar? 2 hingga tiada had maksimum. Boleh? Okey, sahamnya boleh diurus niagakan di Bursa Malaysia. Syarikat berhad tak boleh, syarikat awam berhad boleh diurus niagakan di Bursa Malaysia. Okey, pemegang saham asal menanggung risiko kehilangan kawalan atas syarikatnya jika terdapat pembelian saham dalam kuantiti yang besar saham majoriti oleh pihak tertentu dalam usaha untuk mengambil alih pengurusan syarikat daripada pemegang saham asal. Boleh para pelajar? Okey, boleh beza syarikat berhad dengan syarikat awam berhad. Ini nota-nota isi penting dah cikgu highlightkan untuk para pelajar. Boleh? Okey. Ada 2. Okey, seterusnya kelebihan dan kekurangan syarikat sendirian berhad. Okey, para pelajar boleh lihat kelebihan dia, modal lebih besar, lebih banyak modal dapat dikumpul melalui terbitan share. Liability terhad, jika syarikat muflis, pemegang share hanya rugi setakat modal yang didaburkan sahaja. Hak ehwal syarikat dirahsiakan. Laporan kewangan tidak perlu diumum kepada orang ramai. Boleh? Ni untuk sendirian berhad. Okey, kekurangan. Penawaran share terhad. Share hanya boleh ditawarkan kepada saudara dan rakan. Kekurangan dia maksimum 50 orang. Beban cukai yang tinggi. Kadar bayaran cukai syarikat adalah tinggi. Ini kekurangan dia untuk sendirian berhad. Share tidak boleh dipindah milik secara bebas. Pindah milik share perlu mendapat kelulusan daripada lembaga pengarah. Boleh para pelajar? 3 kelebihan, 3 kekurangan untuk syarikat sendirian berhad. Okey, terbaik para pelajar. Kita sambung lagi. Okey, kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad. Okey, modal lebih besar. Okey, kelebihan dia. Banyak modal dapat dikumpul kerana bilangan pemegang share tidak terhad. Menikmati ekonomi bidangan. Dapat menjalankan perniagaan besar-besaran dengan modal yang besar. Liability terhad. Jika muflis, hanya rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Boleh para pelajar? Nampak beza dia? Hanya rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Kewujudan kekal. Syarikat merupakan entiti yang berasingan daripada pemilik. Okey, kekurangan dia, proses penubuhan rumit. Pelbagai borang dan peraturan perlu dipatuhi. Boleh para pelajar? Beban cukai yang tinggi, kena membayar cukai syarikat. Pemilik dan pengurusan yang terpisah. Syarikat diuruskan oleh ahli lembaga pengarah, terdapat risiko penyelewengan oleh pihak pengurusan. Tiada kerahsiaan, laporan kewangan tahunan perlu diumumkan kepada orang awam. Boleh para pelajar? Okey, seterusnya koperasi. Yang keempat adalah koperasi para pelajar. Koperasi adalah sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela para pelajar. Nampak tak kat situ cikgu dah highlightkan sukarela koperasi ni. Koperasi merupakan organisasi perniagaan yang mempunyai kepentingan yang sama bagi setiap anggotanya. Matlamat penubuhan koperasi adalah untuk melindungi kepentingan anggotanya. Koperasi juga ditubuhkan dengan konsep milik bersama oleh semua anggota. Nampak tak para pelajar? Cikgu dah highlightkan isi penting tu. Konsep dia apa? Milik bersama oleh semua anggota. Okey, ni contoh gambar koperasi. Okey, ciri-ciri koperasi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Aktiviti tidak berunsur politik. Para pelajar, tak ada unsur politik koperasi. Aktiviti koperasi diuruskan berdasarkan akta peraturan dan undang-undang kecil koperasi. Modal perniagaan disumbangkan oleh anggota. Setiap anggota punya hak dalam membuat keputusan. Liability anggota adalah terhad kepada sumbangan modal atau yuran sahaja. Boleh para pelajar? Liability itu tanggungan hutang anggota adalah terhad kepada sumbangan modal atau yuran sahaja. Okey, prinsip koperasi. Okey, para pelajar lihat. Okey, keanggotaan sukarela dan terbuka yang pertama. Kawalan secara demokratik oleh anggota. Yang ketiga, penglibatan dalam kegiatan ekonomi. Okey, yang keempat, kebebasan autonomi. Yang kelima, pendidikan, latihan dan maklumat. Okey, yang keenam,
bekerjasama antara koperasi. Okey, dan yang terakhir, prihatin terhadap komuniti. Okey, boleh para pelajar? Ini ada berapa? Ada 7 prinsip koperasi yang para pelajar harus ingat. Okey, kita terusnya kelebihan dan kekurangan koperasi. Liability dia terhad. Okey, anggota hanya rugi setakat modal dilabur. Pentadbir secara demokrasi. Setiap anggota diberi hak mengundi ALK. ALK ni adalah ahli lembaga koperasi. Okey, tiada beban cukai dikecualikan daripada cukai. Okey, rebate insentif yang diberikan kepada pelanggan koperasi atau potonganlah diskaun dan sebagainya kepada pelanggan koperasi. Kekurangan, kadar pulangan dividen rendah berbanding dengan pelaburan dalam syarikat. Pengurusan dan pemilik terpisah. Okey, pekerja mungkin tidak terdorong untuk memajukan perniagaan. Pemilikan share terhad. Setiap individu tidak boleh memiliki share melebihi 20%. Ini kekurangan koperasi. Pindah milik share. Share tidak boleh dipindah milik kepada orang lain. Tak boleh nak tukar kepada nama penama lain. Okey. Okey para pelajar, sampai di sini saja bentuk pemilikan perniagaan. Berjumpa lagi di video akan datang part 4. Lockdown, jaga diri. Bye.